Oke, untuk topik yang pertama dalam bab 1 adalah nombor nisbah dan subtopik yang pertama adalah integer. Oke, sebelum kita kenal pasti apa itu integer, kita perlu tahu dahulu apa itu nombor positif dan juga nombor negatif. Oke, nombor positif, nombor yang boleh ditulis dengan tanda ataupun simbol ini, simbol tambah. Oke, ataupun tanpa simbol tambah ini pun boleh. Oke, itu nomor positif. Contohnya nomor 3 dan juga 28. Kita boleh tulis tambah 3 ataupun positif 3 dan juga positif 28. Ataupun cuma tulis 3 dan 28 saja. Oke, kalau nomor negatif pula, nomor negatif mesti ditulis dengan tanda ataupun simbol negatif ini. Oke. Mesti ditulis. Kalau tidak tulis, maksudnya salah. Kalau positif tadi boleh ditulis dengan tanda positif ataupun tanpa tanda positif. Tapi kalau nomor negatif, mesti ditulis dengan tanda negatif itu, simbol negatif. Oke, contoh negatif 2. Kena tulis simbol negatif 2 dan juga negatif 17. Oke, sebarang perubahan nilai yang melibatkan peningkatan atau keuntungan hendaklah diwakili dengan nombor ataupun integer positif. Oke, contoh, markah meningkat sebanyak 10%. Maksudnya kena letakkan dengan nomor yang positif sebab meningkat. Kalau untung pun sama juga. Dan perubahan nilai yang melibatkan penurunan atau kerugian hendaklah diwakili dengan nombor ataupun integer negatif. Oke, kalau penurunan kita akan wakilkan dengan nombor negatif. Contohnya, suhu air menurun sebanyak 25 darjah Celcius. Jadi kita akan tulis negatif 25 darjah Celcius. Ataupun syarikat Ali kerugian sebanyak Rm5.000 ringgit. Jadi akan tulis negatif 5.000. Oke, itu untuk perubahan nilai. Manakala kalau pergerakan arah pula, oke, pergerakan arah ni ada 4. Oke, yang pertama kita akan tengok pergerakan arah ke sebelah kanan. Yang satu lagi ke sebelah kiri. Seterusnya ke atas. Dan satu lagi ke bawah. Ada 4 arah. Oke, pergerakan ke arah sebelah kanan. Sebelah kanan dan juga atau ke sebelah atas. Maksudnya itu adalah pergerakan yang diwakili dengan nombor atau integer positif. Contohnya, kamu bergerak 5 langkah ke kanan. Okay, 5 langkah ke kanan, maksudnya kita akan tulis dengan simbol positif tadi, tambah 5 ataupun positif 5. Manakala pergerakan ke sebelah kiri dan juga atau ke bawah. Ke sebelah kiri atau ke bawah, diwakili dengan nombor atau integer negatif. Oke, contoh 1. Oke, contoh 1, kereta A bergerak 40 meter ke kanan. Oke, kereta A yang berwarna purple ini. Manakala kereta B pula bergerak ini 40 meter ke kanan. Manakala kereta B yang berwarna hijau ini bergerak 50 meter ke kiri. Oke, wakilkan pergerakan kereta A dan kereta B dengan nombor positif atau nombor negatif. Jadi kita akan tulis pergerakan kereta A. Oke, pergerakan kereta A. Kereta A bergerak ke kanan. Bila bergerak ke kanan, kita akan letakkan simbol positif. Jaraknya 40. Ataupun cuma tulis 40 saja. Tanpa tanda positif pun boleh diterima. Oke, untuk pergerakan kereta B pula. Oke, pergerakan kereta B. Kereta B bergerak 50 meter ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri kita perlu wakilkan dengan
nombor negatif. Jadi kena letak simbol negatif dan jaraknya 50 meter. Oke, seterusnya kita tengok contoh penggunaan nombor positif dan nombor negatif dalam kehidupan seharian. Oke, situasi kehidupan harian yang pertama, Zamri mendapat kenaikan gaji sebanyak Rm200. Oke, yang pertama tadi kita sudah belajar perubahan nilai. Kalau kenaikan ataupun peningkatan dan juga keuntungan, kita akan wakilkan dengan nombor ataupun integer positif. Oke, jadi dia mendapat kenaikan. Jadi kita letakkan simbol tambah ataupun positif tadi. Positif 200. Ataupun tanpa simbol positif, cuma tulis 200 pun boleh diterima. Oke, suhu purata di suatu kawasan semasa musim tengkujuh adalah 29 darjah Celsius. Oke, ini pun positif sebab bukan di bawah paras beku. Oke, kalau di bawah paras beku, oke, suhu beku adalah 0 darjah Celsius. Oke, kalau di bawah paras beku, maksud dia kita akan letak negatif 29. Tapi ini bukan di bawah paras beku. Oke, seterusnya seorang penyelam berada 18 meter di bawah paras laut. Oke, untuk situasi yang ini, oke, kita andaikan ini permukaan laut. Oke, ini permukaan laut. Kedudukan ke atas, maksudnya integer positif. Dan kalau berada di bawah paras laut, oke, ini tadi paras laut, dan dia berada di bawah, maksud dia ke arah ke bawah. Ke bawah kita akan letakkan dengan simbol negatif 18. Oke, sebuah lift turun sebanyak 4 tingkat. Turun, penurunan tadi kita akan letakkan dengan simbol positif, simbol negatif, dan dia punya nombor adalah 4. Jadi negatif 4. Perniagaan Alif mengalami kerugian sebanyak Rm250 pada bulan Januari. Oke, kerugian sebanyak Rm250. Kerugian kita letakkan dengan nombor negatif, yaitu 250. Negatif 250. Oke, itu untuk contoh penggunaan nombor positif dan nombor negatif. Oke, seterusnya kita tengok apa itu integer. Integer ini mestilah merupakan nombor bulat. Oke, integer mestilah nombor bulat. Oke, tidak boleh pecahan, tidak boleh perpuluhan. Oke, mesti nombor bulat yang terdiri daripada nombor positif, nomor negatif, dan juga kosong ataupun sifar. Oke. Ada 3 saja kategori integer ini. Nombor positif, nombor negatif, dan juga kosong. Oke, kosong ini bukan positif, bukan juga negatif. Dia neutral. Oke, kita tengok contoh di bawah ni, gambar raja. Oke, negatif 2. Nah, yang ini adalah integer. Negatif 3 pun integer. Yang ini kosong ataupun sifar, integer. Positif 7, integer. Positif 9 pun integer. 1/2 bukan integer. Kenapa? Negatif 3/4 pun bukan integer. Sebab ini adalah pecahan. Oke, mesti nombor bulat. Oke, yang ini 4 dan 6 pun integer. Yang ini pula 0.8 bukan integer. Negatif 2.5 bukan integer. Sebab ini adalah nombor perpuluhan. Oke, kita tengok contoh untuk menentukan sama ada setiap nombor yang berikut adalah integer ataupun bukan. Oke, yang pertama kita tengok dulu mana yang integer dan juga yang bukan integer. Oke, 15 integer, 23 integer, negatif 3.4 bukan integer sebab nombor perpuluhan. Negatif 76 integer, sifar integer, 1/2 bukan integer, nombor pecahan 6 integer, 0.88 bukan integer, negatif 4/5 bukan integer, 301 integer, negatif 239 integer. Jadi kita susun
kita kumpulkan ikut integer dan juga bukan integer. 15, 23, negatif 76, 0, 6, 301, dan juga negatif 239. Yang ini adalah integer. Oke, manakala negatif 3/4, negatif 1/2, 0,88, dan juga negatif 4/5. 4/5 bukan integer. Oke, seterusnya untuk latih diri 1.1b. Jika mau kamu salin dalam buku latihan dan lengkapkan untuk tentukan sama ada tanda right untuk nombor integer dan tanda pangka bagi nombor yang bukan integer. Oke, dan kita akan tengok tajuk yang seterusnya yaitu perwakilan integer pada garis nombor. Oke, untuk integer kita tahu integer ada 3, yaitu nomor positif, nomor negatif, dan juga sifar. Oke, integer sifar ataupun kosong. Oke, jadi untuk garis nombor ini adalah bentuk garis nombor. Oke, garis lurus ada arah anak panah ke kanan dan juga ke sebelah kiri. Oke, dan ada garis melintang dengan garisan lurus itu. Oke, jadi kedudukan untuk garis nombor ini yang pertama adalah sifar. Sifar kita boleh letakkan di mana saja. Oke, contoh kita letakkan sini di tengah-tengah. Oke, di tengah-tengah paling senang. Ini sifar. Oke, buat penanda dulu. Oke, di sini sifar. Oke. Kalau tadi kita belajar arah perubahan arah untuk nomor positif dan juga nomor negatif. Kalau pergerakan ke arah kanan adalah positif dan pergerakan ke sebelah kiri pula adalah negatif. Oke, jadi sifar adalah integer yang neutral, bukan positif, bukan juga negatif. Jadi sebelah kanan ini adalah integer positif. Oke, sebelah kanan integer positif ataupun nomor positif. Manakala di sebelah kiri pula adalah integer negatif. Oke. Contoh, kita letakkan nomor sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini pula negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan juga negatif 5. Oke, semakin nomor itu ke sebelah kanan, semakin nomor itu ke sebelah kanan, maksudnya nilainya semakin besar. Oke, contoh 6 berada di sebelah kanan. Oke, 1 pun berada di sebelah kanan, tapi yang makin jauh di sebelah kanan adalah 6. Maksudnya 6 lebih besar daripada 1. Oke, manakala kalau integer itu semakin ke sebelah kiri, integer semakin ke sebelah kiri, di sini nilainya adalah semakin kecil. Oke, jadi kita tengok di sini contoh negatif 1 dan juga negatif 5. Oke, negatif 5 ini lebih kecil daripada negatif 1. Begitu juga dengan nomor seterusnya. Kalau di sini ada negatif 6,
Maksudnya ini lebih kecil daripada negatif 5. Makin ke kiri makin kecil. Oke, contoh. Bagi setiap nombor berikut, tentukan dan tandakan kedudukan integer yang diberi pada suatu garis nombor. Oke, kita akan buat garis nombor dulu. Oke, contoh, buat garis nombor, buat yang lurus ya. Oke, garis nombor, dan kita letakkan sifar dulu. Buat sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Oke, sebelah kiri nombor negatif, sebelah kanan pula nombor positif. Berdasarkan susunan nombor, kita akan letakkan dulu nomor positif. 0, 1 akan berada di sebelah sini. 2, 3, 4, di sini pula nilai 5. Oke, di sebelah kiri pula ada dua nomor lagi yang belum selesai, negatif 3 dan juga negatif 5. Sini negatif 1, negatif 2, dan di sini negatif 3. Negatif 4, dan di sini pula negatif 5. Oke, jadi kita sudah tandakan kedudukan integer pada garis nombor. Oke, untuk yang kedua pula. Oke, yang kedua pun sama. Buat garis panjang. Oke. Boleh gunakan susunan nombor 0, 1, 2, 3 sampai 10. Begitu juga daripada negatif 1 sampai negatif 10. Tapi kalau mau ringkas pun boleh. Kita buat dulu 0. Lepas tu kita buat integer positif sebelah sini. Dan sebelah sini pula integer negatif. Oke, kita buat ringkas. Contoh kita mula dengan 0. Sini kita letakkan integer 2. Jaraknya untuk satu ini 2 unit. Jadi seterusnya di sini pun bertambah 2 unit. Jadi 4. Di sini pun bertambah 6. Oke. Tapi tidak ada nilai 4 dan 6. Jadi tidak payah letakkan di situ pun tidak apa-apa. Oke, jadi kita akan letakkan di sini. Nilai di sini negatif. Sepatutnya sini negatif 2. Di sini negatif 4, negatif 6, negatif 8, dan juga di sini negatif 10. Kalau mau yang lebih ringkas. Ataupun kalau kurang yakin, buat sajalah yang biasa punya. Setiap satu garisan itu untuk 1 unit. Ini 0, sini 1, sini 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8. Oke, sini negatif 8, negatif 9, di sini negatif 10. Oke. Tidak ada masalah, yang penting kedudukan integer itu betul pada garis nombor. Oke, boleh guna cara yang ini ataupun cara yang kedua pun tidak masalah. Dua-duanya betul. Oke, kita tengok contoh yang seterusnya. Lengkapkan setiap garis nombor yang berikut. Oke, garis nombornya kita tengok ke sebelah kiri nombor negatif. Ke sebelah kanan nombor positif. Oke, cuma kita tidak tahu berapa jarak untuk satu petak ini. Oke, jadi kita ambil contoh, kita tengok daripada negatif 4 ke sini. Sini ada 2 pergerakan. Jadi jumlah unitnya adalah 8 unit. Daripada negatif 4 kepada integer 4 ini positif. 8 unit. 8 unit ini kita bahagi dengan 2. Mewakili ada 2 garis. Oke, jadi satu garis itu bersamaan dengan 4 unit. Jadi di sini negatif 4, di sini akan jadi 0. Lepas 0, dia bertambah 4 unit lagi, sini jadi 4. 4 bertambah 4 unit lagi, di sini jadi 8.
Oke, begitu juga di sebelah kiri, negatif 4. Di sini akan jadi negatif 8. Dan seterusnya negatif 12. Oke, untuk nomor ataupun B. Yang B pula, oke, kita ambil contoh yang ini. Pergerakan ke sini, berapa unit? Daripada negatif, satu petak ini daripada negatif 24 kepada negatif 32. Ada 8 unit. Jadi maksudnya ke sebelah kiri ini akan bertambah lagi 8 unit. Jadi di sini negatif 40. Bertambah lagi 8 unit, negatif 48. Bertambah lagi 8 unit, di sini sudah jadi negatif 56. Oke, di sini pula daripada sini maksudnya berkurang sebab nomor asal dari sini pergi sini bertambah 8 unit, jadi di sini sepatutnya negatif 16. Perbezaan dia 8 unit dengan negatif 24. Oke, dan yang terakhir dalam subtopik 1.1 ini adalah membanding dan menyusun integer. Oke, banding dan susun integer negatif 3, 4, 2, negatif 5, 0, 6, 0 dan juga negatif 1 mengikut tertib menaik. Menaik maksudnya daripada kecil kepada yang paling besar. Oke. Manakala kalau menurun daripada nilai yang paling besar kepada paling kecil. Oke, untuk yang pertama dulu E. Untuk E, nilai yang paling kecil adalah nomor negatif. Oke, ada 1, 2, 3 nomor negatif. Oke, kita akan tengok antara nomor ini manakah yang paling kecil. Negatif 3, negatif 5 dan juga negatif 1. Untuk nomor negatif, kalau nomor itu besar tapi ada simbol negatif, maksud dia nilai dia adalah kecil. Oke, contoh kita buat perbandingan 5 dengan 1. Oke, 5 dengan 1 yang besar adalah 5. Tapi kalau ada simbol negatif, maksud dia nomor 5 ini, negatif 5 ini adalah yang paling kecil. Jadi kita akan letakkan negatif 5. Lepas tu negatif 3. Lepas tu negatif 1. Barulah kita ambil nomor positif. Oke, ada sifar di situ. Kita ambil sifar dulu. Baru ambil nomor positif. Mula dengan 2. 2, 4 dan juga 6. Oke, selesai. Ini adalah mengikut tertib menaik daripada kecil kepada yang paling besar. Oke, untuk yang B pula, tertib menurun daripada besar kepada kecil. Besar adalah, kita tengok nomor dulu, ada integer positif. Jadi kita akan ambil integer positif dulu. Oke, yang paling besar antara 3, 2 dengan 5 adalah 5. Baru 3, lepas tu 2. Barulah kita ambil dengan integer negatif. Sifar tidak ada, kita ambil integer negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 4, dan negatif 5.